Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Nur Fazrin. Hari ini kami akan membuat pembentangan tentang tugasan berkumpulan iaitu analisis video latihan yang telah diberikan kepada kami. Okey, sebelum tu lebih baik saya perkenalkan diri saya. Nama saya Rohana binti Basri dan saya bersama-sama dengan pasangan saya iaitu Gita. Selamat malam, saya Gita, anak perempuan Arjunan, dan saya bersama ahli kumpulan saya, Rohana, akan membuat satu pembentangan lah. Okey. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, saya akan terus kepada slide yang pertama. Okey. Berdasarkan video yang telah diberikan, tajuk latihan berdasarkan video tersebut adalah asas pengurusan projek yang baik. Itu adalah terjemahan daripada tajuk asal adalah The Basic of Good Project Management. Okey, untuk topik bagi tajuk ini adalah berkaitan dengan pengurusan projek yang berkesan. Okey, bagaimana sesuatu projek itu perlu diuruskan dengan baik oleh pengurus projek. Okey, jadi untuk ringkasan topik, sebenarnya untuk asas pengurusan projek ni, latihan yang diberikan ini adalah bertujuan untuk membina kualiti ataupun ciri-ciri yang perlu ada sebagai seorang pengurus projek, merangkumi kemahiran yang perlu dimiliki, komunikasi yang berkesan, keadilan, membina hubungan antara ahli pasukan dan stakeholder, pengurusan masa dan sebagainya. Okey, sebenarnya latihan yang diberikan tu adalah untuk membantu pengurus sesuatu projek bagaimana untuk menjalankan projek dengan betul lah. Okay, sebab sebagaimana yang kita tahu, pengurusan projek ini merupakan satu perkara yang bukan perkara yang kecil dan di dalam pengurusan projek itu terdiri daripada pengurus projek dan juga kaki tangan yang lain yang bertanggungjawab untuk memastikan projek tersebut berjalan dengan lancar. Jadi untuk memastikan projek tersebut berjalan dengan lancar, seorang pengurus projek tersebut perlulah mengetahui projek apakah yang perlu dilaksanakan, siapa yang terlibat, bagaimana untuk menjalankan projek tersebut, apakah tugas yang perlu diberikan kepada individu-individu yang memiliki kepakaran dalam bidang-bidang tertentu dan juga memastikan perkembangan projek itu, progres projek itu berkembang mengikut masa yang telah ditetapkan. Okey, jadi untuk memastikan suatu projek itu berjalan dengan berkesan, komunikasi daripada pihak atasan ke peringkat bawahan perlulah berjalan dengan lancar. Okay, jadi sekiranya komunikasi itu berjalan dengan lancar, projek itu akan dapat dilaksanakan dengan baik. Begitu juga dalam suatu projek itu perlulah ada keadilan. Okay, maknanya pengurus projek itu perlulah menjalankan tugas itu dengan adil dan memberikan tugas dan tanggungjawab kepada orang yang betul. Okay, serta yang paling penting adalah membina hubungan yang baik antara ahli pasukan dan stakeholder. Di peringkat ini perlu ada sikap saling hormat menghormati antara ahli pasukan dan juga dengan stakeholder ataupun pelanggan. Okay. Seterusnya pengurusan masa tu penting. Ini untuk memastikan projek yang dijalankan itu dapat disiapkan pada masa yang telah ditetapkan. Okay, seterusnya objektif latihan yang diberikan ini adalah untuk membangun pelajar dan juga komuniti pendidikan ke arah membentuk dan melahirkan pengarah projek yang berkualiti. Seperti mana yang kita sedia maklum, pelajar-pelajar di universiti ini akhirnya nanti akan keluar
bekerja dan mereka memasuki pasaran pekerjaan. Jadi adalah amat penting untuk kita menyiapkan pelajar-pelajar ini dengan ilmu tentang pengurusan projek supaya mereka mendapat gambaran yang lebih jelas fungsi sebenar sebagai pengurus projek dan bagaimana untuk melaksanakan sesuatu projek itu, sama ada projek itu kecil ataupun besar. Dan seterusnya membantu juga komuniti pendidikan seperti staf universiti, pensyarah-pensyarah dan sebagainya, kerana di dalam universiti tersebut juga ada projek-projek yang perlu dilaksanakan. Okey. Okey, seterusnya kita beralih kepada analisis video latihan. Okey, yang pertama kandungan. Okey, kandungan latihan ini dapat kita lihat dalam agenda yang diberikan, iaitu pelatih menyentuh tentang apa itu projek dan pengurusan projek. Okay, seterusnya fasa-fasa projek yang lebih kepada dia punya permulaan sesuatu projek itu, kemudian kepada perancangan, seterusnya pelaksanaan projek dan akhir sekali menyiapkan projek tersebut. Okay. Dan yang ketiga, kecekapan pengurus projek. Apakah ciri-ciri yang perlu ada pada seseorang pengurus projek dan apa tindakan yang perlu diambil oleh seseorang pengurus projek sekiranya berlaku masalah dalam menjalankan projek tersebut. Okay. Seterusnya adalah kod etika dalam pengurusan projek. Selalunya dalam pengurusan satu projek ini melibatkan perjanjian, terikat dengan regulation ataupun sesuatu peraturan-peraturan yang sepatutnya dipatuhi. Okay, jadi dalam hal ini kod etika tu adalah penting untuk pengurus projek patuhi supaya tidak akan ada masalah di kemudian hari. Okay, seterusnya adalah material yang digunakan dalam latihan tersebut adalah pelatih tersebut menggunakan slide pembentangan, okay, yang mana slide tersebut dipaparkan di LCD TV dan beliau menyampaikan dalam bentuk pembentangan ataupun ceramah. Okay, seterusnya input latihan. Okay, peserta yang terlibat adalah pelajar dan komuniti akademik dari Universiti California Selatan dari pelbagai jabatan. Okay, masa yang diperuntukkan untuk latihan tersebut kalau kita lihat dalam 1 jam lebih lah, tapi saya letak sini 2 jam. Okay, ketiga, kos pelatih. Selalunya apabila kita menjemput pelatih ataupun penceramah daripada luar untuk menyampaikan ceramah ataupun satu latihan, sudah pastilah akan melibatkan kos-kos yang tertentu seperti kos penginapan, kos perjalanan ataupun dan juga khidmat yang diberikan kepada kita. Okey, seterusnya adalah peralatan. Okey, peralatan yang digunakan dalam video ini kita dapat lihat adalah bilik seminar, CDTV, komputer dan juga PA system. Okey. Pelatih nama pelatih dalam video ini adalah Greta Blash. Beliau merupakan pengurus projek bertauliah. Okey, di sini kita dapat lihat beliau memiliki sijil analisis perniagaan dari Institut Pengurusan Projek. Beliau juga berpengalaman sebagai eksekutif dan perunding profesional IT, pengurusan program dan pengurusan projek. Dan beliau juga terlibat dalam pengurusan perhubungan pelanggan dan banyak lagi lah ya beliau punya pengalaman. Okey. Dan seterusnya peserta adalah terdiri daripada pelajar dan juga komuniti akademik Universiti California Selatan, dan latihan ini dijalankan secara bersemuka dan juga melibatkan peserta secara dalam talian. Okay, seterusnya akan disambung oleh Gita. Okay, Gita.
Terima kasih Kak Rohana. Okay, Dari sama-sama. segi penilaian dan pemantauan yang kita boleh lakukan untuk program latihan ini adalah kami memilih penilaian sumatif sebagai salah satu penilaian yang boleh kita lakukanlah, di mana penilaian sumatif ni selalunya dilaksanakan pada akhir latihan program yang dijalankan untuk menentukan sejauh mana pelatih telah mempengaruhi hasil daripada program latihan dijalankan untuk mengukur pulangan ke atas peserta-peserta yang dihadiri. Maksudnya adalah di mana pelatih itu dia secara konsisten dia boleh nampak apa yang perubahan yang dihadapi oleh peserta-peserta latihan tersebut. Maksudnya kita akan dapat satu final result di mana pada akhir latihan yang dijalankan ni. Yang kedua adalah penilaian sumatif ni juga dia sesuai sebab kita boleh nampak dia punya hasil dan kita tidak perlu tunggu untuk satu jangka masa yang terlalu lama. Okey, ia dijalankan di akhir program latihan ini bagi merumuskan atau meringkaskan perkembangan peserta. Penilaian sumatif adalah untuk membuktikan jumlah pembelajaran yang telah berlaku. Contohnya, seperti tadi dalam video tu, pelatih tu telah mengambil masa selama 1 jam lebih, agak-agak dalam 2 jam juga, untuk memberi latihan kepada peserta-peserta semua. Maksudnya, dari segi penilaian sumatif, bila kita ada kaedah yang saya akan terangkan pada slide yang seterusnya, so kita boleh nampak sama ada pelatih-pelatih yang hadir pada hari tersebut tu pada penghujung latihan tu mereka dapat serap ke tak diorang punya ilmu pengetahuan yang mereka dapat mempelajari selama dalam masa dalam 2 jam tersebut. Okay, selain itu, penilaian sumatif juga membantu urusan program latihan ini memberi markah ataupun tahap pengukuran kepada peserta dalam tempoh masa tertentu. Maksudnya, kita akan ada satu kaedah di mana kita untuk dapatkan penilaian ini dan dalam masa tersebut kita akan tahu skala dan skala tu sebagai tahap pengukuran lah, di mana peserta tu dia kalau mendapat skala contohnya skala 5 dengan 4 adalah sangat baik dan terbaik. So bila peserta ramai yang dapat skala tersebut, kita boleh tahu maksudnya semua peserta tu mereka mencapai target urusan program tersebut. Okay, yang kedua, yang keempat adalah fokus penilaian sumatif adalah kepada hasil. Itulah sebabnya disebut teknik penilaian luaran, di mana kita boleh melihat keberkesanan dengan lebih jelas. Maksudnya dia tak ada apa-apa nilai samaran kat situ. Maksudnya kita tidak perlu meragui. Maksudnya kita tak perlu tunggu satu tempoh masa yang agak lama untuk kita mendapatkan hasil. Dia secara instant kita akan tahu sama ada peserta-peserta yang hadir pada latihan tadi tu mereka ni kecenderungan dapat menerima tak ilmu yang diberikan tu ataupun tidak. So ia digunakan untuk memeriksa sama ada peserta program telah mencapai apa tujuan program latihan yang diberikan. Okey, sambungan. Okey. Pelatih juga mendapat bantuan penanda aras untuk menilai pencapaian peserta program. Maksudnya pelatih dia tak perlu untuk menunggu masa yang lama dan akan mendapat dia punya satu target lah, di mana dia boleh tahu peserta yang hadir ni mereka boleh mencapai objektif ataupun tidak. Okay, yang seterusnya adalah penilaian sumatif lebih berperanan dalam mengaplikasikan reka bentuk penilaian yang ditahrifkan dengan lebih berkesan, iaitu masa dan kandungan yang ditetapkan. Maksudnya dia lebih dari segi hal yang diterangkan ni adalah dia lebih untuk kita dapat tahu satu keputusan tu dengan lebih cepat lah. Maksudnya seperti yang saya terangkan sebelum ni, pelatih tidak perlu untuk tunggu dalam keadaan tempoh yang lama lah untuk mengetahui keberkesanan program latihan yang telah diberikan. Satu lagi adalah
mempunyai satu kaedah pengukuran seperti analisis data yang terperinci dalam memberikan grade dan mengenal pasti semua aspek pembelajaran yang dilakukan. Contohnya seperti borang penilaian selepas ataupun akhir kursus. Maksudnya dalam tu kita ada satu kaedah di mana kita akan mendapat secara terperinci setiap satu bahagian tu. Maksudnya kita akan tahu peserta ni dia kelemahan dia di mana. So kita akan dapat tahu hasil keputusan tu secara directly ataupun secara terus pada akhir latihan dijalankan. Sumatif juga lebih ke arah positif dalam menegaskan apa yang peserta dipelajari berbanding apa yang mereka tidak mampu lakukan. Maksudnya kita boleh menilai mereka dengan grade yang mereka peroleh ini, dan kita tahu apa yang mereka dapat itulah yang mereka akan lakukan, dan apa yang mereka rasa kurang memahami itu mereka tidak dapat dilakukan. Okey. Seterusnya adalah bagaimana untuk mendapatkan maklum balas penilaian ni. Okey, kami rasa untuk dapatkan maklum balas penilaian ni boleh menggunakan kemudahan internet, iaitu melalui online, di mana kemudahan internet di zaman sekarang ni memang lebih pantas lah, di mana ia memudahkan komunikasi dan proses mendapatkan maklum balas berlaku dengan lebih cepat, dan kita hanya perlukan satu peralatan ICT yang canggih seperti laptop, ataupun kita boleh gunakan smartphone, tab untuk mengakses untuk dapatkan internet. Dan kaedah yang seterusnya adalah kita akan gunakan borang penilaian selepas kursus yang mengandungi kriteria seperti berikut. Tahap penilaian pelatih, di mana dalam borang tu akan mempunyai tahap penilaian pelatih di mana peserta boleh memberikan penilaian terhadap pelatih tadi. Maksudnya dalam video tu tadi bila pelatih memberikan input, so peserta sendiri akan menilai tahap pelatih tu. Maksudnya dia punya nilai dia, maksudnya beliau adalah membantu ke, tidak membantu ke, seperti itu. Penilaian diri, penilaian diri sendiri mereka, dan juga macam mana mereka ni mampu mempelajari ke ataupun tidak, tahap penguasaan mereka terhadap kursus yang diberikan, latihan yang diberikan tadi, cadangan keberkesanan program dan penambahbaikan. Maksudnya apa-apa cadangan dan penambahbaikan peserta boleh diberikan dalam borang penilaian tersebut. Dan satu lagi, bila kita mempunyai borang penilaian ini, kita ada had masa juga yang ditetapkan untuk dikembalikan. Maksudnya selalu borang penilaian selepas kursus ataupun latihan ni kita akan diberikan selepas tamat sesuatu latihan. So di mana kita akan memberikan kepada peserta untuk memulangkan borang tersebut pada masa yang ditetapkan. Dan saya rasa kaedah ni sangat sesuai dan sangat pantas, dan juga sekarang lagi kata lebih berinovatif di mana borang penilaian pun sudah kita boleh gunakan dalam bentuk Google Form ataupun Google Link untuk memudahkan urus setia pun mengakses data maklum balas tersebut. Sebab bila kita ada borang melalui Google Link ataupun Google Form ni, pengkalan data di peringkat urus setia program tu lebih mudah untuk kita dikecapi. So sekian saya daripada saya, Doktor, pembentangan. Okey. Okey, itu saja daripada kami, Doktor. Okey, terima kasih. Terima kasih, Doktor.